Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam satu Malaysia dan salam sejahtera. Selamat datang saya ucapkan kepada para hadirin sekalian ke arena pidato yang membahaskan tentang pendidikan awal kanak-kanak pada kali ini. Sidang hadirin sekalian, sebelum kita meneruskan acara kita pada kali ini, lebih elok jika saya memperkenalkan para pemidato kita yang fasih berbicara serta bijak mengeluarkan idea. Mari saya tampilkan pemidato kita yang pertama, pemidato yang bijak berbicara, Uzma Farisha binti Rizwan dengan pidatonya yang bertajuk PAK 21 menjadikan pendidikan bertaraf dunia. Bahasa Melayu indah dan santun, megah-megar di pentas dunia. Jari 10 kemasku susun, mohon bicara dan menyusun kata. Datang bahtera dari Medan, singgah sebentar di laluan Kerai. Salam satu Malaysia, saya hulurkan kepada warga Dewan pembuka tirai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Salam apresiasi buat saudari pengacara majlis yang berusaha, Dr. Nur Aimi bin Haji Harun, pensyarah subjek pengenalan pengucapan awam untuk pendidik awal kanak-kanak serta rakan-rakan yang dihormati sekalian. Saya, Uzma Farisha binti Rizwan dari kelas F2Q. Pergi singgah ke kota raya, pergi ke sana dengan ceria. PAK 21 memajukan negara, menjadikan pendidikan bertaraf dunia. Begitulah tema tajuk pidato yang saya akan sampaikan pada hari ini. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, berdirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan satu pidato yang bertajuk Pembelajaran Abad ke-21. Sebagai permulaan bicara, ingin saya jelaskan definisi pembelajaran abad ke-21. Malaysia merupakan sebuah negara yang berkembang pesat seiring dengan ledakan globalisasi pada masa kini. Dalam menuju ke arah pendidikan bertaraf dunia, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah melaksanakan pembelajaran abad ke-21 atau dipanggil PAK 21 bermula pada tahun 2014. PAK 21 ini merupakan satu perubahan dalam dunia pendidikan di mana proses pembelajarannya lebih berpusatkan kepada murid. Pendek kata, PAK 21 ini telah mampu memenuhi keperluan pendidikan pada masa kini. Hadirin sekalian, matlamat utama PAK 21 ini diperkenalkan adalah untuk menghasilkan lebih ramai pembelajar sepanjang hayat, iaitu mereka yang mempunyai pelbagai kemahiran untuk memastikan kesinambungan kehidupan dalam arus pemodenan yang kian berubah. PAK 21 ini telah memberi banyak impak kepada manusia, antaranya ialah memiliki kemahiran untuk kehidupan masa hadapan. Mereka mampu berkomunikasi, berkolaboratif, menyelesaikan masalah berdasarkan realiti semasa kehidupan. Seterusnya, murid mampu bersedia menghadapi pentaksiran dan peperiksaan mengikut bentuk dan arah soalan yang lebih mencabar seperti peperiksaan awam dan antarabangsa. Akhir sekali, PAK 21 ini mampu meningkatkan persediaan untuk ke alam kerjaya. Seperti mana yang kita ketahui, terdapat 3 kriteria yang diutamakan majikan seperti kemahiran komunikasi, pemikir kritis dan penyelesaian masalah. Sehubungan dengan itu, kompetensi pembelajaran bermakna 6C telah diperkenalkan dalam PAK 21. Apa yang dimaksudkan dengan kemahiran 6C ini? Ialah karakter, citizenship, collaboration, communication, creativity dan critical thinking. Karakter bermaksud perwatakan, iaitu corak tingkah laku seseorang, fikiran dan perasaan berdasarkan prinsip-prinsip kekuatan moral dan integriti. Seterusnya ialah citizenship. Elemen ini bermaksud memahami nilai dan global yang pelbagai dan memahami perspektif global dan minat tulen terhadap manusia dan kelestarian alam sekitar. Bagi collaboration pula bermaksud
kemahiran interpersonal dan berkumpulan, menguruskan dinamika dan cabaran, dan berkemahiran dalam sosial, emosi dan silang budaya. Manakala communication pula melibatkan refleksi terhadap proses PDP untuk membangun dan menambah baik komunikasi. Kemudian, kreativiti. Kreativiti mengambil kira dan melaksanakan idea dan penyelesaian bahan. Dan akhir sekali ialah critical thinking yang bermaksud pembinaan ilmu secara kolaboratif. Hadirin sekalian, untuk menjayakan pembelajaran abad ke-21 ini, terdapat banyak aktiviti yang boleh diadakan selaras dengan transformasi sekolah 2025 atau kita panggil PS25. Pembelajaran dan pemudahcaraan juga harus disesuaikan mengikut keadaan dan masa. Para guru diminta untuk menerapkan dan mengamalkan kaedah serta aktiviti yang berkaitan dengan PAK21. Antara kaedah atau aktiviti yang boleh diamalkan sesuai dengan PAK21 adalah seperti pertama sekali ialah gallery walk atau kita seringkali panggil lawatan ke galeri, di mana murid diberi peluang untuk berjalan ataupun bergerak sekeliling bilik darjah mereka untuk melihat, berfikir dan berbincang dengan rakan-rakan mereka tentang hasil kerja kumpulan yang lain. Dan hasil kerja kumpulan yang lain ini ditampal di setiap sekitar bilik darjah tersebut. Seterusnya ialah aktiviti time capsules, di mana bahasa Melayunya ialah kapsul masa. Guru akan mengambil hasil kerja murid ataupun pandangan murid pada awal tahun dan membuka jawapannya tersebut beberapa bulan kemudian, dan murid boleh membaca kembali apa yang telah mereka tuliskan atau perkatakan kepada guru mereka. Yang ketiga ialah aktiviti shout out, iaitu lawangan yang sangat kuat di mana murid digalakkan untuk memberi idea secara lisan dengan lawangan yang sangat kuat dalam sesi sumbang saran. Idea tersebut dicatat di dalam kertas ataupun di atas papan putih, dan aktiviti seterusnya ialah mereka akan menyusun semula idea-idea yang mereka telah katakan dengan sistematik. Yang keempat, aktiviti classification, iaitu menampal kata kunci atau soalan di dinding di beberapa tempat, dan murid dikehendaki berdiri di mana-mana tempat yang terdapat soalan yang mereka rasa tertarik. Dan akhir sekali ialah aktiviti think, pair and share, iaitu fikir, pasang dan kongsi, di mana murid dikehendaki memikirkan satu topik atau soalan yang diberi secara individu, dan mereka boleh berbincang dengan rakan atau pasangan mereka, dan mereka perlu berkongsi maklumat dengan rakan-rakan yang lain. Kesimpulannya, PAK21 ini mampu memberi manfaat kepada semua pihak. Izinkan saya mengakhiri pidato saya dengan serangkap pantun. Pergi memancing di muara, nila dipancing di hari senja. Salam undur diri dari saya untuk rakan-rakan semua. Sekian, terima kasih. Seterusnya, kita beralih ke pemidato yang kedua. Orangnya petah berkata-kata, Nur Syasha Alia binti Ismail, dengan pidatonya yang bertajuk Kepentingan Pendidikan Awal Kanak-kanak dan Cabaran dalam Pengurusan Pembelajaran Kanak-kanak. Kemilau danau menyilau mata, tempat putera menahan ikan. Lafaz bismillah pembuka bicara, gelanggang pidato hamba mulakan. Terima kasih kepada saudari pengurusi majlis yang arif lagi bijaksana. Yang saya hormati Tuan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim, Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia, kombinasi para juri yang arif lagi bijaksana sebagai penegak keadilan, penjaga masa yang budiman serta pensyarah yang dihormati sekalian. Yang berusaha Dr. Nur Aimi bin Haji Harun, pensyarah subjek pengenalan pengucapan awam untuk pendidikan awal kanak-kanak, serta rakan-rakan yang dihormati sekalian. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Nur Syasha Alia binti Ismail dari kelas F2Q. Beradanya saya di sini tidak lain dan tidak bukanlah
kerana ingin menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Kepentingan Pendidikan Awal Kanak-kanak dan Cabaran dalam Pengurusan Pembelajaran Kanak-kanak. Sebelum lancang menuju ke muara, sebelum kata membelah bicara, sebelum isi menyusur hujah, izinkan saya mendefinisikan frasa yang membina tajuk pidato kita pada hari ini. Apakah maksud pendidikan awal kanak-kanak? Pada dasarnya, pendidikan awal kanak-kanak didefinisikan sebagai program yang berkualiti tinggi yang direka khas untuk kanak-kanak dari sejak mereka lahir hingga usia 8 tahun. Di Malaysia, pendidikan awal kanak-kanak menggunakan istilah prasekolah, taska, tadika atau tabika yang melibatkan kanak-kanak berumur di bawah 6 tahun. Kanak-kanak peringkat usia ini akan diajar oleh tenaga pengajar yang mahir dalam suasana pembelajaran yang sesuai dengan usia mereka. Para hadirin yang dikasihi sekalian, mengapa pendidikan awal kanak-kanak penting? Bagi menjawab persoalan tersebut, mari saya bawa para hadirin sekalian untuk menelusuri kehidupan dan kisah hidup segelintir kanak-kanak yang tidak bernasib baik, yang tidak berjaya untuk mendapatkan pendidikan sejak dari awal kerana menghadapi masalah kewangan berserta dengan masalah keluarga yang terpaksa ditanggung oleh mereka sejak dari kecil. Anak-anak yang kurang bernasib baik ini sukar untuk mendapatkan peluang pendidikan yang sempurna seperti kanak-kanak yang lain. Dan kesannya dapat kita lihat dengan mata kasar bahawa perkembangan kanak-kanak pada peringkat awal tidak seimbang dan menyebabkan mereka ketinggalan dalam pelbagai perkara, terutamanya dari segi pendidikan dan pembelajaran, dan ianya secara tidak langsung telah memberi kesan kepada masa hadapan. Berdasarkan nasib kanak-kanak yang kurang bernasib baik tersebut, dapat disimpulkan bahawa pendidikan amatlah penting untuk didedahkan kepada kanak-kanak, dan ianya bukan sahaja demi memberi pendidikan semata-mata, malah pendidikan awal kanak-kanak diberikan demi membantu memperkembangkan kemahiran komunikasi dan juga kognitif mereka. Hal ini demikian kerana bermula dari umur 3 hingga 5 tahun, kanak-kanak akan menguasai lebih daripada 100 patah perkataan baharu dalam kehidupan seharian mereka. Oleh hal yang demikian, taska dan prasekolah merupakan salah satu lokasi yang paling baik dalam membantu memperkembangkan kemahiran komunikasi kanak-kanak. Hal ini kerana pendidikan taska dan prasekolah yang baik akan memberikan sokongan kepada kanak-kanak untuk berinteraksi dengan bertanya soalan kepada guru-guru, sekaligus ianya dapat merangsang fikiran kanak-kanak untuk berfikir dan mendapatkan jawapan. Hal ini bukan sahaja dapat memperkembangkan kemahiran berkomunikasi, malah ianya dapat membantu meningkatkan perkembangan kognitif mereka. Bukan itu sahaja, kanak-kanak juga akan berpeluang untuk memperkembangkan kemahiran berkomunikasi mereka menerusi pelbagai aktiviti yang menarik yang dijalankan di taska, termasuklah aktiviti storytelling, menyanyi, sesi bersoal jawab dan sebagainya yang mampu memupuk keberanian dan keyakinan mereka semasa berkomunikasi bersama dengan rakan-rakan yang lain. Selain itu, pendidikan awal kanak-kanak penting untuk didedahkan kepada generasi awal demi membantu menjadikan kanak-kanak berdikari sebagai persediaan awal kanak-kanak untuk melanjutkan pendidikan ke peringkat yang lebih tinggi, iaitu ke peringkat tahun 1. Dalam hal ini, kanak-kanak akan diajar untuk melakukan pelbagai aktiviti secara kendiri dan mampu untuk membuat keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh pihak guru. Warga hadirin yang dihormati sekalian, namun pun begitu, masih terdapat beberapa cabaran yang perlu ditempuhi oleh pelbagai pihak dalam usaha untuk memastikan kanak-kanak mendapat pendidikan yang sempurna. Terutamanya pihak ibu bapa yang menghadapi pelbagai isu dan cabaran dalam membantu pengurusan pembelajaran kanak-kanak berjalan dengan lancar. Jadi, antara cabaran ialah ibu bapa mempunyai kekangan masa yang tidak mencukupi untuk membuat pemerhatian terhadap perkembangan kanak-kanak,
mereka disebabkan oleh kesibukan bekerja pada waktu siang sehinggalah pada waktu malam. Ibu bapa yang sibuk bekerja untuk mencari wang ini cenderung untuk tidak mengambil perhatian terhadap perkembangan pendidikan anak-anak mereka kerana mempunyai masa yang terhad bersama keluarga. Kesannya, pendidikan awal kanak-kanak di rumah tidak akan berlaku dan ianya akan memberi kesan yang negatif terhadap perkembangan mereka secara menyeluruh. Cabaran lain yang perlu dihadapi oleh ibu bapa untuk memastikan pengurusan pembelajaran dan pendidikan awal kanak-kanak berjalan dengan lancar dan sempurna ialah ibu bapa mempunyai kekangan wang yang tidak mencukupi untuk menghantar anak-anak mereka ke taska. Hal ini demikian kerana prasekolah dan taska memerlukan bayaran yuran yang dianggap sebagai mahal disebabkan oleh ibu bapa yang kurang mampu untuk membayarnya. Kesannya, kanak-kanak ini akan terbiar di rumah tanpa mendapat pendidikan yang sewajarnya, menyebabkan perkembangan mereka dari segi kognitif dan sebagainya akan terbantut. Cabaran seterusnya yang perlu dihadapi oleh ibu bapa dalam memastikan pembelajaran dan pendidikan kanak-kanak diurus dengan baik ialah kecuaian dan kealpaan ibu bapa dalam memberikan pendidikan awal kepada anak-anak mereka. Hal ini disebabkan oleh ibu bapa yang menganggap bahawa pendidikan pada peringkat awal tidak begitu penting dan ianya bukanlah satu keperluan yang perlu dilengkapi kepada kanak-kanak mereka. Mereka beranggapan bahawa kanak-kanak pada peringkat itu cenderung untuk bermain berbanding belajar, menyebabkan ibu bapa tidak mementingkan lagi pendidikan terhadap mereka dengan tidak menghantar anak-anak mereka ke taska ataupun tadika. Sidang hadirin yang dimuliakan, setelah frasa demi frasa tajuk pidato ini telah saya kupas, maka dapatlah saya membuat rumusan bahawa pendidikan awal kanak-kanak memikul satu peranan yang amat besar dalam membantu dan mengubah masa hadapan kanak-kanak ke arah yang lebih cerah. Oleh itu, pelbagai pihak perlu mengambil cakna terhadap kepentingan dan memberi pendidikan awal kepada kanak-kanak untuk membantu dan merangsang perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh dan bersepadu. Jadi, sebelum saya mengundur diri, saya menyusun 10 jari memohon kemaafan sekiranya ada terkasar bahasa, tersalah bicara, tersebut silap atau tercanggah gerak tangan, mulut, kepala dan mata. Dengan ini, saya mengakhiri pidato saya dengan serangkap pantun. Alang-alang mengayuh perahu, biarlah sampai ke hujung jalan. Alang-alang ilmu telah diberitahu, biarlah cakna dengan pendidikan. Sekian, itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, handal dalam mengeluarkan idea tidak lain dan tidak bukan pemidato yang ketiga, Nur Aina Najwa binti Ahmad Rosman dengan pidatonya yang bertajuk Pendidikan STEM dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak. Terima kasih kepada pengerusi majlis yang arif lagi bijaksana, yang dihormati Ketua Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim, Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia, Ketua Kluster, Ketua Jabatan Pendidikan Awal Kanak-kanak, para juri yang bijak dalam membuat keputusan, tuan penjaga masa yang cekap dalam pengurusan, serta hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum saya memulakan pidato, izinkan saya untuk menyampaikan serangkap pantun pembukaan. Jejaran mengkudu berbias ke Suma, di celah angsana, di tanah Jawa. Ucapan aluan pembuka bicara, di majlis gemilang kita bersua. Bersyukur ke hadrat ilahi atas limpah kurnianya, kita diberi kesempatan untuk berkumpul dalam majlis yang gemilang ini. Tujuan saya di sini adalah untuk menyampaikan pidato yang bertajuk Pendidikan STEM dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak. Sebelum saya memulakan pidato, suka untuk saya terangkan tentang STEM yang sering ditekankan oleh para pendidik dalam bidang pendidikan.
STEM adalah bermaksud sains, teknologi, kejuruteraan iaitu engineering dan matematik. STEM juga merupakan satu subjek mega yang mengintegrasikan keempat-empat disiplin ilmu menjadi satu subjek yang lebih sesuai dan relevan untuk diajar di sekolah. Ini adalah kerana pendidikan STEM menekankan elemen praktikaliti dan realiti. Memang dapat diakui bahawa kanak-kanak lebih suka belajar apabila mereka dapat menghubungkan pelajaran itu dengan persekitaran dan kehidupan harian mereka. Ia akan memudahkan lagi kanak-kanak tersebut dalam menyesuaikan diri tentang apa yang dipelajari oleh mereka di sekolah. Hadirin yang dikasihi sekalian, terdapat banyak negara-negara luar yang menekankan pendidikan STEM dalam pembelajaran di sana. Sebagai contoh yang kita dapat lihat adalah seperti di negara-negara maju iaitu Amerika Syarikat, Jepun, United Kingdom dan Singapura. Di sana, mereka lebih serius melaksanakan pendidikan STEM yang bermula daripada tahap pendidikan awal. Namun, di Malaysia, pendidikan STEM masih kurang mendapat sambutan. Hal ini mungkin berlaku kerana negara ini masih berdepan dengan cabaran pandemik COVID-19 dan ia telah menyebabkan pendidikan STEM ini sukar untuk dilaksanakan. Namun begitu, ia tidak menjadi alasan untuk kita tidak melaksanakan pendidikan STEM yang mampu mengubah cara pembelajaran kanak-kanak ini ke arah yang lebih berkesan. Jadi persoalannya, dapatkah guru menjayakan pendidikan STEM dalam kandangan pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia? Hadirin yang dikasihi sekalian, setelah saya kaji tentang isu ini, saya telah menemukan beberapa kaedah atau teknik yang dapat kita gunakan dalam menjayakan pendidikan STEM di Malaysia. Kaedah yang pertama, guru perlu merancang aktiviti yang bersesuaian dengan peringkat umur kanak-kanak. Sebagai contohnya, bagi kanak-kanak yang berada pada peringkat tadika, iaitu 5 hingga 6 tahun, kita boleh melakukan aktiviti STEM ringan seperti membuat eksperimen objek tenggelam timbul. Dalam aktiviti ini, kita boleh melibatkan kerjasama ibu bapa dalam menyediakan bahan untuk kanak-kanak bagi menjayakan aktiviti-aktiviti ini. Ini akan menggalakkan kanak-kanak membuat aktiviti dengan bebas hingga hasil yang dipelajari lebih bermakna sekaligus dapat merangsang perkembangan kognitif untuk belajar secara amali. Kanak-kanak juga akan lebih tertarik untuk menjalankan pembelajaran dengan menggunakan teknik amali ini. Mereka juga boleh menajamkan lagi perkembangan kognitif mereka dengan mengulang aktiviti ini di rumah bersama ahli keluarga yang lain. Jadi kaedah yang kedua pula adalah guru boleh meminta pandangan daripada murid mengenai topik aktiviti atau eksperimen yang ingin dilakukan serta bersesuaian dengan topik yang akan dipelajari. Jika ada yang mencadangkan untuk membuat replika haiwan dan sebagainya, guru perlulah lebih kreatif dalam membuat persiapan. Dengan ini, guru boleh mencadangkan bahan yang perlu disediakan ibu bapa bagi memastikan kanak-kanak dapat membuat replika haiwan seperti menggunakan bahan kitar semula yang tidak akan membebankan ibu bapa. Dengan menggunakan bahan kitar semula, ia akan memudahkan lagi tugas ibu bapa di samping ia akan memberi pengetahuan tambahan kepada kanak-kanak tentang penggunaan bahan kitar semula. Sebagai contohnya, kanak-kanak boleh mempelajari serta mengetahui cara memanfaatkan bahan kitar semula selain membuangnya ke dalam tong sampah sahaja. Jadi kaedah yang terakhir adalah guru boleh melibatkan kerjasama daripada pihak ibu bapa dalam melaksanakan aktiviti STEM. Sebagai contohnya, guru boleh menganjurkan beberapa pertandingan yang bersesuaian dengan tahap kanak-kanak tersebut dan ibu bapa berperanan sebagai pembantu anak dalam menjayakan aktiviti berkenaan.
Hal ini bukan sahaja dapat memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mengisi masa lapang dengan ibu bapa, bahkan dapat memberi kesedaran kepada ibu bapa bahawa pembelajaran kanak-kanak bukan sahaja terhad kepada membaca, menulis dan mengira. Malah, pelbagai aktiviti amali yang boleh dilakukan untuk membantu perkembangan kanak-kanak tersebut. Hadirin yang dikasihi sekalian, realiti yang kita dapat lihat pada abad ini, pembelajaran abad ke-21 ini menyarankan masyarakat agar memberi peluang kepada murid untuk belajar secara holistik. Perkembangan murid tidak boleh dinilai dengan grade peperiksaan semata-mata. Sebaliknya, ia perlu dinilai berdasarkan pembabitan aktif dalam aktiviti STEM juga. Ia bukan sahaja dapat menggalakkan kanak-kanak berfikir dengan lebih jauh, bahkan mendorong mereka melakar kejayaan dalam pelbagai projek. Kreativiti kanak-kanak dapat dilihat melalui hasil ciptaan yang penting kepada kemajuan negara pada masa depan. Kesimpulannya, guru memainkan peranan yang penting dalam memastikan pembelajaran awal kanak-kanak dapat dijalankan dengan lebih berkesan. Pendidikan STEM merupakan pendidikan yang dapat membantu murid dalam mengembangkan bakat dan kemahiran kreativiti mereka secara fizikal. Oleh itu, guru mestilah berfikiran luas dan berpengetahuan luas dalam menjayakan pendidikan STEM ini dalam kalangan pendidikan awal kanak-kanak. Jadi, sebelum saya mengakhiri pidato saya pada hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan serangkap pantun. Menanam padi selalu di sawah, meski ada banyak hamanya. Andai ada tutur kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian sahaja pidato saya pada hari ini. Apa yang baik datang daripada Allah SWT dan yang buruk datang dari khilaf saya sendiri. Sekian, terima kasih. Kita beralih ke pemidato yang keempat. Pemidato yang fasih mengeluarkan hujah sudah tentunya Nurin Farhanis binti Muhammad Faris dengan tajuk pidatonya PAK 21 menjadikan pendidikan bertaraf dunia. Nikah berakad, pengantinan malu, pelamin gemilang, indahnya tampak. Pendidikan abad 21, murid terbilang bagaimana dicorak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kemakmuran bersama 2030 saya ucapkan kepada hadirin sekalian. Yang dihormati Dr. Nur Aimi bin Haji Harun, pensyarah subjek pengenalan pengucapan awam IPG Kampus Sultan Abdul Halim serta saudara-saudari yang saya kasihi sekalian. Menuntut ilmu biarlah ke negeri China, tanpa ilmu hancurlah bangsa. Begitulah tajuk pidato saya pada hari ini yang bertajuk Pembelajaran abad ke-21 dalam pendidikan awal kanak-kanak. Pentingnya pendidikan awal kanak-kanak ini berorientasikan pembelajaran abad ke-21 dalam pendidikan awal kanak-kanak sebagai satu langkah pragmatik untuk menyesuaikan kanak-kanak dengan konsep pembelajaran sebegini. Hal ini kerana menggunakan kaedah pembelajaran abad ke-21 ini secara tidak langsung akan melatih murid-murid dari sejak prasekolah lagi untuk berusaha dan mempunyai daya usaha yang tinggi untuk mendominasi dalam proses pembelajaran dan pengajaran semasa di sekolah. Usaha ini akan sejajar dengan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia yang ingin melahirkan lebih banyak modal insan yang berkualiti kepada negara. Selari dengan kemajuan teknologi dan tamadun manusia yang semakin berkembang pesat, kanak-kanak perlulah sentiasa bersedia menghadapi cabaran pembelajaran abad ke-21. Dalam bidang pendidikan, kemahiran abad ke-21 merujuk kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang bertunjangkan kepada kemahiran teknologi, maklumat dan komunikasi atau dikenali sebagai TMK bagi melahirkan modal insan yang kreatif dan inovatif.
Tokoh Barat ada mengatakan bahawa penciptaan merupakan aras tertinggi dalam model taksonomi boom digital. Melalui pendekatan belajar berasaskan permainan, Game-Based Learning atau GBL, aras penciptaan yang akan melibatkan aktiviti pembinaan, pembangunan dan reka bentuk permainan penceritaan digital menjadi salah satu kaedah yang membawa kesan positif terutamanya dalam bidang pembelajaran konstruktivitis yang dapat meningkatkan kemahiran dan membina pengetahuan kanak-kanak dengan lebih berkesan dan dapat menghasilkan kanak-kanak berfikiran secara kritis dan inovatif. Para hadirin yang saya kasihi sekalian, kanak-kanak merupakan golongan yang unik dan istimewa. Justeru, kanak-kanak perlu dididik dan dilatih dengan baik seawal usia mereka lagi supaya mereka dapat melakukan aktiviti harian dengan mahir dan cekap. Pepatah Melayu ada juga mengatakan melentur buluh biar dari rebungnya, yang bermaksud mendidik anak sebaiknya sejak mereka kecil lagi. Pengalaman dan persekitaran sosial amat mempengaruhi kemahiran kanak-kanak dari segi deria, sosial, emosi dan intelek. Hal ini selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang mementingkan kepada jasmani, emosi dan rohani kanak-kanak sejak awal usia lagi. Namun, kemahiran secara beransur-ansur akan berubah daripada tindakan deria motor ke dalam bentuk perwakilan dan seterusnya dalam bentuk abstrak. Hal ini akan menghasilkan satu perubahan dari segi tingkah laku kanak-kanak di mana kemahiran dan amalan kanak-kanak akan berada di tahap yang optimum. Jadi, kanak-kanak akan melibatkan diri secara aktif dalam proses pembelajaran kooperatif yang menekankan elemen interaksi, saling bergantungan, accountability, kemahiran interpersonal dan sosial serta kerjasama pasukan seperti yang dinyatakan oleh para tokoh bagi mempersiapkan diri dengan kemahiran dunia sebenar. Kesimpulannya, dalam era ledakan teknologi ini, sememangnya tidak dapat disangkal lagi bahawa penggunaan teknologi moden mampu menyokong pembelajaran kanak-kanak supaya lebih kreatif dan mampu untuk berfikir secara kritikal untuk memenuhi syarat pembelajaran abad ke-21 yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Dengan ini, semua pihak perlulah berganding bahu dalam merealisasikan aspirasi kementerian berkenaan dengan pembelajaran abad ke-21 dalam pendidikan awal kanak-kanak. Pergi memancing ke Sungai Sula, nila dipancing di hari senja. Salam undur dari saya untuk teman-teman semua. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir sekali, pembidato yang petah berbicara dengan tajuk pidatonya STEM dalam pendidikan awal kanak-kanak, Nur Ain Balkis binti Muhammad Nazri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Kalau tidak kerana bintang, takkan bulan kelihatan tinggi. Kalau tidak kerana pidato, tak akan saya berdiri di sini. Datang bahtera dari Medan, singgah sebentar di laluan Kerai. Salam satu Malaysia saya hulurkan kepada warga Dewan Pembuka Tirai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis yang dihormati Ketua Pengarah IPG Kesah, Rektor IPGM, Ketua Kluster, Ketua Unit, Penjaga Masa, para juri dan hadirin yang dihormati sekalian. Saya Nurain Balkis binti Muhammad Nazri dari kelas F2Q. Berdirinya saya di sini adalah untuk memberi ceramah yang bertajuk STEM dalam pendidikan awal kanak-kanak. Hadirin sekalian, untuk pengetahuan semua, STEM bukanlah benda yang dilekatkan di sampul surat, tetapi ia adalah akronim kepada sains, teknologi, engineering iaitu kejuruteraan dan matematik. STEM ini adalah satu subjek mega yang mengintegrasikan keempat-empat disiplin ilmu
menjadi satu subjek yang lebih sesuai dan relevan untuk diajar di sekolah. Hal ini kerana STEM menekankan elemen practicality dan reality. Sememangnya diakui bahawa kanak-kanak lebih suka belajar apabila mereka dapat menghubungkan pelajaran itu dengan persekitaran dan kehidupan mereka sehari-hari. STEM membolehkan kanak-kanak belajar sains, matematik menggunakan teknologi dan mereka cipta teknologi. Seterusnya, STEM ini telah mula diterapkan oleh pihak kementerian dalam pendidikan di Malaysia bermula di sekolah rendah dan sekolah menengah. Berikutan hasil pencapaian dan kejayaan dalam keberkesanan STEM dalam pendidikan di kedua-dua peringkat tersebut, maka STEM telah diperkenalkan pula dalam pendidikan awal kanak-kanak, iaitu di Taska dan Tadika. Persoalannya, apakah kelebihan pelaksanaan STEM ini? Hadirin sekalian, STEM memberi banyak kelebihan kepada pendidikan awal kanak-kanak. Antara kelebihan pendedahan STEM dalam pendidikan awal kanak-kanak termasuklah membina asas pembelajaran dan perkembangan minda kanak-kanak pada masa hadapan. Hal ini kerana modul STEM adalah terdiri daripada 4 fasa pembelajaran melalui kaedah pembelajaran inquiry berasaskan projek, iaitu dipanggil PIP, iaitu fasa inquiry, fasa penerokaan, fasa reka cipta dan eksperimen serta fasa refleksi. Fasa inquiry melibatkan peranan guru dalam mencetuskan sesuatu isu atau masalah kepada kanak-kanak supaya mereka ini dilatih untuk berfikir dan mencari jalan penyelesaian. Melalui fasa ini juga, kanak-kanak akan mula mengemukakan persoalan berdasarkan pengetahuan sedia ada dan pengetahuan baharu yang dipelajari sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran bersama guru. Fasa penerokaan pula merujuk kepada tindakan kanak-kanak bersama pendidik dalam meneroka pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat, menyelesaikan masalah dan mengumpulkan bahan. Di samping itu, kelebihan pendedahan STEM dalam pendidikan awal kanak-kanak termasuklah dapat mengembangkan sifat ingin tahu, suka bertanya dan suka menyiasat dalam diri kanak-kanak. Tambahan pula, pendekatan 3E yang membawa maksud explore, eksperimen dan experience atau lebih dikenali dalam bahasa Melayu iaitu meneroka, mencuba dan mengalami telah diperkenalkan bagi menambah keberkesanan modul STEM dalam pendidikan kanak-kanak. Melalui penerapan modul STEM dan konsep 3E ini, kanak-kanak akan dilihat kerap bertanya tentang aktiviti yang dilakukan, terutamanya selepas mereka meneroka dan membuat perhatian terhadapnya. Sebagaimana yang kita ketahui, kanak-kanak gemar mengemukakan persoalan bagi membina kefahaman dan membuat kesimpulan terhadap sesuatu perkara. Jadi, dengan memperbanyakkan peluang untuk mereka bertanya dalam sesi pembelajaran mereka, ini dapat menjamin perkembangan pembelajaran kanak-kanak ke arah yang positif. Seterusnya, persoalan yang kedua ialah apakah peranan guru dalam melaksanakan STEM? Jadi, peranan guru yang pertama ialah merancang aktiviti bersesuaian dengan peringkat umur kanak-kanak. Untuk menjelaskan lagi, aktiviti yang bersesuaian dapat menggalakkan kanak-kanak membuat aktiviti dengan bebas sehingga hasil pembelajaran menjadi lebih bermakna, sekaligus merangsang perkembangan kognitif untuk belajar secara amali. Contohnya, pada peringkat tadika, aktiviti STEM ringan dapat dilaksanakan seperti membuat eksperimen objek tenggelam timbul serta mendapatkan kerjasama ibu bapa untuk menyediakan bahan terlebih dahulu. Seterusnya,
Peranan guru yang kedua ialah menggunakan teknik pengajaran simulasi, iaitu mempersembahkan terlebih dahulu aktiviti STEM yang akan dilaksanakan. Seterusnya, guru akan meminta murid untuk melakukan aktiviti berkenaan dengan ibu bapa di rumah. Contohnya, guru boleh membuat penjelasan melalui video mengenai cara membuat taman bunga mini yang boleh disiarkan melalui pelbagai platform. Jadi, hasil pembelajaran murid dipersembahkan melalui video atau gambar, sekaligus menjadi rujukan kepada guru untuk meningkatkan pengajaran aktiviti STEM. Selain itu, guru juga boleh membabitkan ibu bapa dalam aktiviti STEM. Ini bukan sahaja memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mengisi masa lapang dengan ibu bapa, bahkan memberi gambaran kepada ibu bapa bahawa pembelajaran bukan sahaja terhad kepada membaca, menulis dan mengira. Sebagai contoh, guru menganjurkan pertandingan reka cipta di prasekolah yang melibatkan kerjasama antara ibu bapa dengan kanak-kanak. Kesimpulannya, guru memainkan tanggungjawab yang penting ketika pelaksanaan pembelajaran STEM di prasekolah. Tanggungjawab ini haruslah dilaksanakan sebaik mungkin supaya keempat-empat bidang ini dapat memberikan impak yang positif kepada perkembangan kanak-kanak secara holistik. Daun selasih permainan budak, bunga melur, berbawang wangi, bertaut kasih bercerai tidak, panjang umur, berjumpa lagi. Demikian sahaja ceramah saya pada hari ini. Sekiranya terdapat sebarang kata yang kurang menyenangkan atau mengguris perasaan, saya menyusun 10 jari memohon kemaafan. Sekian, terima kasih. Dengan berakhirnya pidato daripada peserta yang kelima sebentar tadi, maka berakhirlah majlis kita pada hari ini. Saya selaku pengacara majlis pada hari ini menyusun 10 jari memohon kemaafan andai ada tersilap kata dan terlanjur kata. Sekian, terima kasih dan harap kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.